Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak memperkenalkan aplikasi pelawat. Okey, aplikasi ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang menerima pelawat, dari kecil hingga ke besar. Contohnya, warung kopi, kedai-kedai runcit, restoran, kedai cuci kereta, atau yang besar sikit, mall, shopping kompleks, organisasi ke seperti sekolah, bangunan kerajaan, bangunan persatuan dan sebagainya. Kebanyakan organisasi persatuan atau apa sahaja perniagaan yang menerima pelawat setiap hari, kaedah yang mereka gunakan sekarang ini adalah dengan menyediakan buku seperti buku log. Jadi setiap kali pelawat datang, pengawal keselamatan ataupun resepsionis akan minta pelawat tulis buku log tersebut. Antara perkara yang selalu kita kena tulis adalah nama, tujuan, nombor telefon dan masa masuk. Kaedah ini amat mudah dilaksanakan. Tetapi ada ketika apabila organisasi perlukan analisa seperti analisa jumlah pelawat harian, jumlah pelawat mingguan, bulanan, tahunan dan sebagainya, ia akan menjadi sedikit sukar. Ada ketika juga bila organisasi perlukan data pelawat yang datang pada hari dan pada tarikh dan masa tertentu, juga sukar untuk dapat data tersebut. Okey, ianya jadi lebih sukar bila buku log tersebut tidak pula dijumpai, terutamanya untuk data-data yang telah lama. Ada juga ketika yang mana pelawat yang datang tidak jujur. Mereka tak meletakkan nama yang betul, ada yang meletakkan nama watak superhero, nama pemimpin, watak kartun dan sebagainya. Nombor telefon yang mereka letakkan juga, ada juga yang tidak meletakkan nombor telefon yang betul. Okey, bagaimana aplikasi ini berfungsi? Ada dua kategori pengguna, organisasi perniagaan, persatuan ataupun sesiapa sahaja yang menerima pelawat. Dan yang kedua adalah pelawat. Kedua-dua ini akan menggunakan aplikasi yang sama. Tetapi yang membezakan fungsi adalah semasa mereka mendaftar. Sama ada mereka pilih jenis pengguna itu organisasi ataupun individu. Kalau mereka pilih jenis pengguna organisasi, mereka boleh paparkan QR code dan juga imbas QR code. Tetapi kalau mereka pilih jenis pengguna individu, mereka hanya boleh imbas QR code saja. Telefon ataupun apa-apa peranti yang digunakan oleh organisasi di premis masing-masing adalah untuk paparkan QR code. Telefon pintar yang pelawat yang datang ke premis akan imbas QR code tersebut. Okey, QR code yang dipaparkan di organisasi di premis masing-masing mestilah yang dipaparkan oleh aplikasi. Bermakna QR code tersebut tidak boleh diambil, dicetak macam selalu dibuat di pasaraya. Kerana QR code ini akan dijana yang dijana ini akan berubah setiap 30 saat. Tujuan QR code ni berubah supaya untuk tujuan keselamatan, supaya kita nak pastikan tiada siapa yang boleh ambil gambar QR code ini, hantar kepada orang lain dan orang lain tersebut imbas QR code tersebut. Contoh, saya datang ke lokasi organisasi. Saya ambil gambar QR code tersebut dan saya share dengan rakan-rakan saya yang lain yang menggunakan WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Dan rakan-rakan saya yang lain tersebut scan QR code tersebut, mereka dah dikira mendaftar sebagai pelawat walaupun rakan-rakan saya berada beratus kilometer jauh daripada lokasi premis. Sebab tu QR code ni akan berubah setiap 30 saat. Kalau QR code yang lama diimbas, mereka akan terima amaran yang QR code telah pun luput. Jadi cara yang terbaik untuk organisasi memaparkan QR code adalah menggunakan aplikasi. Organisasi boleh menggunakan apa sahaja kaedah. Contohnya kalau ada bajet lebih sikit, boleh letakkan tablet di atas meja pengawal keselamatan atau atas meja resepsionis. Jikalau tiada bajet, boleh gunakan saja telefon sendiri. Setiap kali pelawat datang, tunjukkan QR code di telefon anda dan pelawat akan scan QR code tersebut. Setiap kali pelawat berjaya scan QR code di premis organisasi, pada peranti organisasi akan paparkan nama pelawat. Pada aplikasi pelawat pula akan paparkan nama organisasi yang dilawati. Jikalau organisasi ada buat promosi, berita dan sebagainya, promosi tersebut akan terus keluar dalam telefon pelawat. Jadi mudah saja cara gunakan dan itu saja. Bermakna
paparkan QR code setiap kali datang, imbas QR code. Bila berjaya imbas QR code, maklumat pelawat telah pun direkodkan untuk organisasi. Okey, apakah fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi ini? Antaranya yang paling utama adalah untuk organisasi adalah laporan lah. Laporan analisa pelawat harian, analisa graf mingguan, graf bulanan, graf tahunan, senarai pelawat dan sebagainya. Aplikasi ini juga boleh memberi notifikasi pelawat keberapa yang datang ke premis anda sekarang. Ataupun berapa kali pelawat tersebut datang ke premis anda sekarang. Jadi fungsi ini amat berguna terutamanya kepada peniaga-peniaga. Sebagai contoh, saya adalah peniaga yang menawarkan perkhidmatan cuci kenderaan. Jadi untuk menarik pelanggan saya supaya selalu datang ke kedai saya buat tawaran pelanggan yang datang kali ke-10 untuk mendapatkan khidmat cucian akan mendapat khidmat cucian secara percuma. Jadi apabila pelawat tersebut datang dan imbas QR code tersebut, apabila aplikasi kenal pasti pelawat tu datang kali ke-10, notifikasi akan keluar pada telefon peniaga dan juga pada telefon pelanggan. Jadi pelanggan boleh tuntut cucian percuma mereka. Katakan lagi satu contoh, saya adalah peniaga restoran. Untuk menggalakkan pelanggan selalu datang ke restoran saya buat tawaran pelanggan ke-100 yang datang ke restoran saya setiap hari akan mendapat diskaun 50%. Jadi apabila pelawat datang dan imbas QR code, apabila aplikasi kenal pasti yang mereka adalah pelanggan ke-100, notifikasi akan keluar pada handphone peniaga ataupun pemilik restoran dan juga pada handphone pelanggan. Jadi pelanggan boleh tuntut diskaun 50% mereka. Okey, antara ciri-ciri lain adalah organisasi boleh buat promosi ataupun apa-apa saja informasi. Yang mana informasi tersebut ataupun promosi akan terus dipaparkan ke telefon pelawat sebaik saja berjaya imbas QR code untuk rekod pelawat. Sebagai contoh, saya adalah peniaga minimarket ataupun saya peniaga pasaraya. Saya ingin paparkan imej promosi hari ini. Yang mana hari ini saya buat promosi harga susu segar RM2 lebih murah daripada harga biasa. Jadi apabila pelawat datang ataupun pelanggan datang, mereka imbas sahaja QR code anda pada peranti pekedai akan keluar nama pelawat lah, nama pelawat yang datang, dan pada aplikasi pelawat akan keluar imej ataupun promosi tersebut. Jadi sekarang ni saya dah terangkan bagaimana sistem ini berfungsi. Sistem ni amat mudah saja digunakan. Okey, sistem ni adalah sistem cloud based, bermakna kedua-dua organisasi dan pelawat mestilah bersambung dengan internet. Maknanya mesti bersambung internet, mesti dah daftar aplikasi pelawat. Mungkin ada juga di antara pelawat yang tidak mempunyai internet. Jadi kalau ini berlaku, mungkin organisasi boleh minta pelawat type nama dan nombor telefon di peranti organisasi. Tetapi ini akan melambatkan proses pendaftaran pelawat. Jadi organisasi boleh menggalakkan pelawat supaya install dan guna aplikasi pelawat di telefon mereka. Jadi ini kerana mungkin ada promosi-promosi yang daripada organisasi yang mereka boleh tengok terus daripada telefon mereka dan sebagainya. Okey, pada episod yang akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah nak gunakan aplikasi ini. Mudah saja sebenarnya. Pertama sekali install ataupun pasang aplikasi pelawat dalam telefon. Kedua, daftar sama ada sebagai organisasi ataupun persatuan ataupun individu. Dan ketiga, paparkan imbas QR code. Mudah saja untuk gunakan. Okey, jadi semasa video ini dibuat, wabak COVID-19 sedang melanda dunia. Jadi kebanyakan negara sedang melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Ada negara yang kerajaannya benarkan pelawat pergi ke restoran, pasaraya, organisasi tetapi dengan syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contohnya, mesti melaksanakan jarak sosial, hanya boleh terima 10 atau 50 pelanggan saja dalam satu masa mengikut luas premis.
dan mesti merekodkan nama, nombor telefon pelawat. Kerana jikalau ada kes, boleh trace pelawat tersebut dengan mudah. Jadi aplikasi ini dapat membantu peniaga atau organisasi pada bahagian merekodkan pelawat. Okey, kalau katakan organisasi melaksanakan imbas QR code di pintu masuk dan imbas juga di pintu keluar, ianya dapat bantu organisasi dalam bahagian menghadkan jumlah pelawat pada satu-satu masa. Kerana bila laksanakan imbas masa masuk dan masa keluar, sistem dapat kira berapa jumlah pelawat yang ada dalam premis pada ketika itu. Okey, setakat ini sahaja daripada saya pengenalan awal mengenai aplikasi pelawat ini. Selamat menggunakan aplikasi pelawat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.